Okay, dia dah record dah. Okay, so cikgu akan tekan sharing slide. Sekejap Okay, nak tanya Syasha lah. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak, okay beres Okay, so kalau nampak kita boleh teruskan lah. Okay, malam ni insyaAllah kita akan habiskan soalan MPP2 Akram nombor 36 hingga 50. Afrina tak nampak slide. Afrina tak nampak. Nampak yang macam yang apa tu file dia yang banyak-banyak file. Tak nampak slide besar. Okay, cikgu tutup dulu. Okay, cikgu tutup dulu sekejap. Cikgu back balik. Okay, sekejap cikgu buat balik. Biasalah tu line Patut malam ni tak ada masalah, sepatut tak hujan. Okay, sekejap kita cuba lagi. Okay, Afrina nampak tak? Okay, nampak Afrina, dah. nampak? Nampak dah. Okay, very good. Okay, so kita boleh sambung lah nombor 36 sampai 50 and then cikgu nak awak kira terus malam ni. Cikgu nak awak kira selalu malam ni sebab cikgu nak isi dalam ni pemakahan awak ni. Cikgu memang ambil semua markah daripada awak buat yang hari tu lagi. Okay, so kita pergi kepada soalan 36. Rajah 21. Okay, menunjukkan keratan rentas tulang manusia. Jadi yang ni ialah tulang orang normal. Yang ni tulang penyakit Q. So daripada sini pun awak nampak dah. Tulang ni penuh. Jisim dia penuh. Dia sehat. Berat. Bila dia jisim penuh, jadi dia berat. Tapi yang ni dia dah jadi kosong-kosong dah. Awak nampak tak? Dia banyak berongga dah. Kosong. Jadi bila kosong-kosong dia jadi ringan. Okey, apakah penyakit Q? Jadi cikgu rasa awak boleh jawab lah yang ni. Penyakitnya ialah A, osteoporosis. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, kita tengoklah sekejap osteoporosis. Osteo ni tulang Osteo tulang. Poros ni ialah maksud dia ringan, rapuh dan bila dia jatuh dia mudah retak. Okay, dapat tak? Osteoporosis maknanya osteo tulang, poros tulang jadi poros. Apa tulang poros tu? Iaitu tulang yang ringan. Kenapa dia ringan? Sebab dia dah tak ada apa-apa dah dalam ni. Dia dah kosong-kosong dah, dia ringan dah. Dan dia ni rapuh. Benda tak ada apa-apa dalam dia jadi rapuh. Dan bila dia jatuh, dia mudah retak dan patah. Okey, penyakit osteoporosis ni kerap berlaku kepada golongan tua. Tetapi sekarang ni seawal umur 17 tahun pun sudah dikesan ada penyakit osteoporosis. Dan biasanya penyakit ni berlaku di kalangan wanita yang sudah putus haid, iaitu menopause. Tetapi lelaki pun ada kena juga osteoporosis. Cuma peratusan dia tu kurang berbanding wanita yang sudah putus haid. Kenapa? Sebab bila kita menopause, okay, kita akan kekurangan hormon estrogen dan progesteron. Ingat, orang perempuan. Kerana orang perempuan ni jugalah dia dalam ovari kita kan. Jadi bila kita berhenti haid, maka kita akan kekurangan hormon orang perempuan. Jadi bila kurang hormon orang perempuan, menyebabkan garam mineral, terutamanya kalsium akan keluar daripada tulang. Dia automatik, dia bersama-sama. Bila estrogen, progesteron kurang, kalsium pun akan keluar daripada tulang. Jadi tulang akan jadi memendek dan bongkok. So kalau awak tengok orang yang bongkok bila dia bongkok maknanya tulang dia dah pendek berbanding dia straight. So nampak tak? Kalau dia straight, tulang dia masih panjang lagi. Okey, tapi bila dia dah bongkok, dia dah pendek.
Jadi bila tulang memendek, dia automatik dia jadi bongkok. Dan kalau awak tengok sebenarnya osteoporosis ni dia ada beberapa peringkat lah sebelum jadi osteoporosis. Ini normal bone, tulang yang normal, kemudian dia akan jadi osteopenia, sedikit-sedikit dah keluar dah kalsium, dia jadi osteopenia, kemudian osteoporosis dan paling teruk severe osteoporosis. Yang ni memang kosong sangat-sangat dah tulang dia. Okey, dapat Okey, seterusnya. Rajah 22 menunjukkan 4 vertebra manusia K, L, M dan N sepanjang turus vertebra. Apakah urutan yang betul bermula daripada dasar tengkorak? Okey, so kalau kita tengok di sini, cikgu rasa awak pun ada masalah nak ingat ke? Kecuali yang ni, cikgu rasa awak dapat lah yang ni. Okey, yang ni ialah 5 ni, yang ni atas ni 5 sakrum, 4 yang bawah ni koksid. Okay, 5 sakrum, 4 ni koksid. Cuma KLM ni awak tak dapat. So, macam mana cara nak ingat? Ialah cikgu ingat macam ni. Yang ni. Cuaran melintang dan cuaran spina dia dua-dua panjang ni. Okay, cuaran melintang, cuaran spina dia panjang. Dan kalau awak tengok, dia macam lebar sikit ni. Dia lebar sikit cuaran melintang ni. So dia adalah vertebra thorax. Sebab apa cikgu? Sebab thorax ni dia kena bersambung dengan tulang rusuk. So sebab tu di tepi ni dia kena sambung dengan tulang rusuk kiri, tulang rusuk kanan. So sebab tu macam dia nampak lebar dan besar. Okay? Kemudian cikgu cam di sini, sentrum ni besar. Sentrum besar sebab dia nak menahan sokongan ke? Dia nak menahan sokongan, mampaktan. So dia mesti duduk dekat punggung kita dah. Dia duduk dekat bawah daripada pinggang kita. Dia bawah pinggang kita. Sebab berat badan kita yang besar-besar dah atas dah. Okey, jadi itu ialah vertebra lumbar. Okay, sebab dia dekat dengan pinggang kita dah. Jadi vertebra lumbar. Cikgu cam dekat sentrum yang besar ni. Sentrum besar, vertebra lumbar. Okey, kemudian yang ni ialah vertebra axis. Cikgu cam mana? Cikgu tengok ada benda ni. Okey, dia ada bulat ni. Okey, dan dia adalah jenis vertebra cervix. Cuma dia ni nombor 2 iaitu vertebra axis. Kalau vertebra atlas dia macam bentuk A gitu. Okey. Itu beza dia. Jadi apakah urutan vertebra yang betul bermula daripada dasar tengkorak. Jadi mesti dah dia ni bermula daripada A lah iaitu K, vertebra axis, cervix. Kemudian vertebra thorax. Thorax ni ingat, thorax dada. Thorax ni ialah dada. So dia akan bersambung dengan tulang rusuk. Kemudian L, lumbar sebab dekat pinggang kita dah. Kemudian dekat punggung kita sakrum dan koksid. Okey, kemudian cikgu tertarik dengan buku teks tingkatan 4 deh. Cikgu tengok yang form 5 dia tak ada benda ni. Okey, cuba buat tengok. Yang ni cikgu ambil daripada buku form 4. Persamaan antara vertebra. Ikutlah vertebra apa-apa. Okey, antara tiga ni vertebra cervix, vertebra thorax, vertebra lumbar. Okey, vertebra cervix, thorax, lumbar. Cikgu buat apa dia tak ambil ni? Ni dia pelik sikit deh. So, persamaan antara tiga-tiga ni, ketiga-tiganya mempunyai cuaran spina. Cikgu takut naik dalam exam SPM. Yang ni ada di buku form 4 tapi tak ada dalam buku kita. Okey, so ketiga-tiganya mempunyai cuaran spina, ketiga-tiganya mempunyai cuaran melintang, ketiga-tiganya mempunyai sentrum, kecuali vertebra atlas. Atlas kan bawah cervix tapi dia nombor 1. So kalau dia bagi vertebra cervix saja boleh guna. Okey. Jadi ketiga-tiganya vertebra cervix ke, thorax ke, lumbar ke mempunyai cuaran spina, cuaran melintang, sentrum dan salur saraf. Mana salur saraf ni? Hak tengah ni. Hak kosong ni. Ni salur saraf belakang ni. Tempat saraf tunjang nak lalu. Okey, perbezaan dia ialah vertebra cervix. Awak nampak tak? Dia pendek belakang. Pendek dan kecil. Okey. Mempunyai cuaran spina pendek, cuaran melintang pendek, lebar, sentrum kecil. Awak ingat pendek, kecil. Semua benda dia pendek belakang sebab dia daripada atas. Okey. Mempunyai cuaran spina pendek, cuaran melintang pendek, lebar. Tak ingat lebar pun tak apalah, ingat pendek je. Mempunyai sentrum kecil.
dan mempunyai foramen melintang. Foramen melintang ni dia duduk sini, dia kecil je. Okey. Vertebra thorax. Okey, vertebra thorax ni hak ni tadi ke? Ni. So, cuba tengok. Panjang, sederhana. Sebab thorax ni duduk tengah-tengah. Okey, so mempunyai cuaran spina panjang, cuaran melintang panjang, sentrum bersaiz sederhana. Nampak? Sentrum dia sederhana. Okey, dan tak ada foramen melintang. Foramen melintang ni vertebra cervix je ada. Okey, kemudian vertebra lumbar. Lumbar, cuaran spina pendek, cuaran melintang pendek, sentrum besar. Jadi awak ambil ciri-ciri special je. Kalau vertebra cervix semua pendek, kecil. Pendek, kecil, ada foramen melintang. Kalau vertebra thorax semua panjang, sederhana. Dia panjang sederhana sebab dia duduk tengah-tengah. Sentrum dia tu vertebra yang duduk tengah-tengah sebab dia dada. Vertebra lumbar semua pendek-pendek tapi sentrum dia besar sebab dia duduk dekat pinggang. Boleh? Okey, yang ni tak ada dalam buku kita tapi take note sikit lah, takut tahun ni naik tajuk vertebra. Okey, so jawapan dia A. Okey, soalan 38. Tulang-tulang yang manakah membentuk lengkungan pelvic? So kalau yang ni orang panggil lengkungan pectoral, pec sebab dia dekat dengan dada. Ingat gitu, pec, dada. Okey, kalau dia panggil pelvic, lengkungan punggung. So yang mana tulang yang membentuk lengkungan punggung? Okey, jadi jawapan dia B. Apa B? Ilium dan ischium. Mana ilium dan ischium? Ilium dan ischium. Nampak? Ilium dan ischium. Kalau awak kata clavicle dan scapula, dia membentuk lengkungan pectoral. Kita tulis selalu. A tu lengkungan pectoral. Kalau disebut ulna dan radius, dia membentuk anggota hadapan ni. Anggota hadapan ni. Okey. Kalau dia nak femur dan tibia, ni anggota belakang ni. Kalau tak siap cikgu pun. Sekejap Kena semak balik takut silap. Okay, kalau dia kata ulna dan radius, dia panggil anggota hadapan. Betul lah. Ulna dan radius, anggota hadapan. Kalau femur dan tibia, anggota belakang. Okay, dapat dah. Okay, soalan 39. Rajah 23 menunjukkan seekor ikan antara yang berikut yang manakah merupakan fungsi bagi sirip W dan K. K ekor. Okey, K ekor. So kalau awak tengok sini, sirip ekor untuk pergerakan ke hadapan. Untuk pergerakan ke hadapan. Okey, nanti cikgu bagi tahu kenapa dia boleh gerak ke hadapan Okey, sekejap lagi. Okey, kemudian double yang atas dulu. Kita pergi atas dulu. Ni sirip dorsal. Okey, sirip dorsal. Awak ingat, cikgu ingat macam ni. Cikgu ingat gini, P, G. Okey, sirip dorsal ni dia sebenarnya dia berpasangan dengan sirip ventral. Awak nampak tak cikgu warnakan hijau ni? Okay, hijau dengan hijau. Maknanya dia berpasangan. Dorsal berpasangan dengan ventral. Dia kena sekali. Sirip dorsal, dia berpasangan dengan ventral. So, fungsi dia sama-sama PG. PG. Bukan pintu geng PG. Apa dia? Dia mencegah pesongan dan golekan. Sirip ventral pun mencegah pesongan dan golekan. Dapat? Dua-dua cegah pesongan golekan sebab dia ni sirip berpasangan. Dia mesti kena berpasangan. Okey, kemudian W ni sirip pectoral. Okey, W ni sirip pectoral, pec sebab dia duduk dekat dada, ingat gitu. So dia ni sebagai kemudi atau brake. Kemudi untuk tukar haluan, brake untuk stop pergerakan. Okey, kemudi untuk tukar haluan, brake untuk perlahan atau hentikan pergerakan. Kalau di bawah ni, awak ingat gitulah, pelvis punggung. Punggung kita pun duduk bawah. So, sirip pelvis dia duduk di bawah. Okey, fungsi dia Azril dengar tak suara. Fungsi dia untuk JG. JG awak ingat macam ni, junaman ke bawah. So fungsi dia untuk cegah junaman ke bawah. Lagipun dia duduk di bawah ni. Nampak tak? Dia duduk di bawah. Jadi fungsi dia untuk cegah junam ke bawah. Cegah junaman. Okey, jadi
Kita tengok jawapan dulu. Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi bagi sirip W dan K? Okey, so kita tengok jawapan dulu. Dia kata C. So betul tak? W tadi kemudi kan? Kemudi sama ada untuk tukar haluan atau brake untuk hentikan pergerakan. So betul lah sebagai brake. Okey. Kemudian K sirip ekor kan? Sirip ekor untuk pergerakan ke hadapan. So pergerakan ke hadapan. Okay. Kenapa cikgu kata K sirip ekor ni untuk pergerakan ke hadapan? Awak ingat macam ni. Ikan ni dia ada otot myotom deh. Otot myotom dia yang boleh mengecut, mengendur sebab dia sama-sama antagonistik. Dia ada myotom kiri, dia ada myotom kanan. Sebab tu kalau awak tengok ikan tenggiri paling mudah. Ikan tenggiri kalau awak ni awak nampak tak bongkah otot dia tu. Bongkah otot dia kalau beli ikan tenggiri dia ada bongkah otot dia tu. Okey, so kalau belah sini kita panggil otot myotom kiri. Kalau belah sini otot myotom kanan. Okey, daging-daging dia tu isi ikan tu kita panggil otot myotom. So kalau belah kiri otot myotom kiri, kalau belah kanan otot myotom kanan. Okey, jadi awak hafal gini. Ekor dia akan ikut otot myotom mana yang kecut. So nampak dah otot myotom kiri kecut, automatik lah myotom kanan kendur. So ekor dia akan ikut siapa yang kecut. Jadi ekor akan bergerak ke kiri sebab otot myotom kiri kecut, myotom kanan kendur, ekor pergi ke kiri sebab kiri kecut. Okey, kalau otot myotom kanan kecut, okey, myotom kanan kecut, myotom kiri kendur, kanan kecut, so ekor pergi ke kanan. Okey, boleh. Jadi sirip ekor ni ialah untuk pergerakan ke hadapan. Boleh dah? Jadi cuma ekor tu dia akan ikut otot myotom mana yang kecut. Okey. Soalan 40. Rheumatoid arthritis adalah penyakit yang berkaitan dengan struktur Y. Okey, struktur Y. Antara yang berikut yang manakah benar? So, rheumatoid arthritis ialah, okey, cuba kita tengok dah. Cikgu tulis sini, rheumatoid arthritis ialah penyakit membran synovial jadi bengkak atau radang. Ini ialah orang yang normal dah. Ini orang normal. Ini membran synovial dia. Membran synovial dia yang sehat. Tetapi kalau membran tu bengkak, membran ni membran lah, membran lapis sehat duduk luar tu. So kalau membran tu bengkak, maka dia jadi arthritis rheumatoid. Okey. Fungsi membran synovial ni merembeskan bendalir synovial. Okey, fungsi membran synovial ni merembeskan bendalir ke dalam ruangan tengah-tengah tu. Jadi bila dia bekak, dia akan bekak lah dekat kawasan sendi. Dia benda-benda ni dia berlaku dekat kawasan sendi. Sendi ni ke apa? Sendi ni antara tempat tulang dengan tulang. Menyambungkan tulang dengan tulang. Dia duduk tengah-tengah. Okay, jadi rheumatoid arthritis adalah penyakit yang berkait dengan struktur Y. Antara berikut yang manakah benar? So kita cek. Dia kata rawan. Rawan terhakis. Tidak. Rawan terhakis? Tidak deh. Okay, rawan. Rawan diserang oleh sistem keimunan badan sendiri. Okay, tak berkait. Membran synovial. Membran synovial terhakis dari semasa ke semasa. Okey, membran synovial diserang oleh sistem keimunan sendiri. Sebab dia diserang oleh sistem keimunan sendiri, itulah yang dia jadi bengkak dan radang. Kalau terhakis tak. Kalau terhakis dia jadi kohonipi. Yang ni dia jadi bekak. Bekak merah. Okey. Jadi mungkin diserang oleh sistem keimunan badan sendiri. Maknanya mungkin antibody badan dia serang membran synovial tu sendiri. Okey. Okay, so jawapan dia D. Okay, soalan 41. Antara yang berikut yang manakah menyokong tumbuhan berkayu? Kalau kata tisu erenkhaima ni aerospace. Awak ingat gitu, dia ada space. Ini untuk tumbuhan atas air. Tumbuhan atas air, aerospace, aero, udara. Okay, so dia ada udara. Yang ni tak. Okay, dia nak tumbuhan berkayu. Okay, kalau kata xylem. Okay, mungkin. Okay, kesegahan sel. Dia tak perlu kesegahan sel dah sebab dia tumbuhan berkayu. Dia memang kerah pun. Okay, dan trakit. So, antara berikut yang manakah menyokong tumbuhan berkayu? Maka jawapan dia C.
Okey, iaitu xylem dan trakit. Okey, kenapa cikgu kata xylem dan trakit? Sebab xylem ni dia ada salur xylem deh. Dan salur xylem ni dia ada pada tumbuhan berkayu untuk memberi penebalan dan sokongan yang lebih kuat kepada trakit. So dia kena duduk sekali lah xylem dan trakit. Kalau awak kata kesegahan sel, dia untuk tumbuhan herba. Dia bukan berkayu dah, tumbuhan herba. Contoh macam pegaga, bila sel dia segah barulah dia tumbuh straight. Tumbuhan berkayu dia memang kerah pun. Kita tak boleh nak detect dia ni layu ke apa sebab dia memang tumbuhan berkayu. Okey, dan dalam tumbuhan berkayu tu dia ada dinding selulosa sel yang diperkuatkan dengan penebalan lignin. Lignin tu lah makin lama makin tebal, dia akan beri sokongan mekanikal. Dan lignin ni sifat dia kuat dan tidak telap air. Okey, dan lagi tisu tumbuhan berkayu ni dia ada tisu sclerenchyma. Tumbuhan berkayu ni dia ada tisu sclerenchyma yang kehilangan sitoplasma dan mati. So bila dia adalah tisu mati, maka dia bolehlah angkut air menerusi salur xylem. Ingat tak cikgu kata xylem ni terdiri daripada tisu mati. Sebab apa dia tak boleh tisu hidup? Sebab kalau dia hidup, dia akan guna air. Air tak akan sampai ke daun. Boleh? So jawapan dia C dah. Okay, soalan 42. Rajah 24 menunjukkan sejenis tumbuhan. Okey, tadilah cikgu kata ni tumbuhan terapung ke. So kenapa dia boleh terapung? Apakah jenis tisu yang menyebabkan tumbuhan tu terapung? Ialah jawapan dia A. Kenapa A? Sebab erenchyma. Ni tisu erenchyma, nampak ni? Dia ada ruang-ruang udara. So dia kata batang mempunyai tisu ringan dengan banyak pundi udara iaitu yang dipanggil tisu erenchyma. Inilah tisu erenchyma ni. So dalam tisu erenchyma ni ada banyak udara. Jadi bila ada banyak udara, dia mengurangkan berat batang tu. So membantu dia terapung di permukaan air. Yang kedua, selain daripada dia ada tisu erenchyma, biasanya pokok ni dia ada akar serabut. So akar serabut ni adalah akar rambut halus dan dia akan perangkap gelembung-gelembung gas duduk dekat akar-akar dia ni. Sebab tu kalau kita tengok molek macam ada gelembung-gelembung gas dekat akar-akar dia. So gelembung gas tu mengurangkan berat dia, mengurangkan ketumpatan lalu dapat meningkatkan keapungan. Jelas ni? So ciri dia tumbuhan terapung ni, satu dia ada tisu erenchyma dalam batang, dalam daun dia. Yang kedua, dia ada akar serabut, akar rambut-rambut halus. Dekat akar tu ada gelembung-gelembung gas. Jadi sebab tu dia boleh terapung. Okey, soalan 43. Rajah 25 menunjukkan komponen utama yang terlibat dalam koordinasi dan gerak balas. Awak ingat dah bila cikgu kata bermula daripada awak terima rangsangan, daripada start awak terima rangsangan, sampai awak buat gerak balas, kita panggil koordinasi. Tapi kalau tindakan refleks jetak-jetak tu, start daripada awak terima rangsangan sampai awak jetak tangan, itu kita panggil arca refleks. Lain dah. Kalau refleks, start daripada awak terima rangsangan sampai awak gerak balas tu, arca refleks. Tapi kalau untuk tindak balas biasa, bermula daripada awak kesan rangsangan. Okay, contoh mata awak tengok air, awak dahaga. Mata tengok air, dikesan oleh reseptor deria mata. Tercetus impas saraf, dihantar oleh neuron afferent, melempasi sinaps, pergi ke mana? Dihantar ke otak. Okay? Lalu otak pun integrasi, interpretasi, hantar ke neuron efferent, efferent hantar ke effector, effector pun buat gerak balas. Itu semua kita panggil koordinasi. So apakah yang diwakili oleh P dan Q? Maka P ialah A. Kenapa A? Bermula daripada awak terima rangsangan, dikesan oleh reseptor deria mata, okay, dibawa oleh neuron afferent, afferent hantar ke pusat integrasi otak, otak pun hantar melalui neuron efferent, pergi ke effector, effector bawa pergi ke, effector melakukan gerak balas. So jawapan dia A. Boleh?
Okey, seorang lelaki hilang daya ingatan selepas terlibat dalam suatu kemalangan. Bahagian otak yang manakah telah tercedera? So yang ni pun cikgu ambil daripada buku form 4. So cuba kita tengok deh. Otak kita ada beberapa bahagian lah. Buku form 4 dia lebih detail sebab dia KSSM kan. Okey, so yang bahagian atas ni kita panggil dia cerebrum. Cuba kita bacalah buku form 4 deh. Merupakan struktur yang paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak. Permukaannya berlipat-lipat. Ingat? Okay. Untuk apa berlipat-lipat? Menambahkan jumlah luas permukaan. Kenapa? Sebab nak memuatkan lebih banyak saraf. Merupakan pusat mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan tindakan terkawal. Maksud cikgu semua cerebrum ni tindakan terkawal, tindakan yang awak sedar. Mengawal emosi, contoh awak rasa sedih. Situlah kontrol, awak nak teriuk ke, awak nak suka ke. Okey. Cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Maklumat ini dianalisis. Betul lah sebab cerebrum ni tempat kita memikir. So bila kita dapat maklumat, kita akan analisis, integrasi dan dihubungkan untuk menghasilkan persepsi deria. Maknanya nak hasilkan gerak balas. Gerak balas ditentukan. Kita buat keputusan lah maknanya. Dan arahan diberikan kepada efektor. Cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi. Tempat apa? Tempat awak belajar, tempat awak mengingat, tempat awak kemahiran berbahasa dan kemahiran matematik. So kawasan dia ialah cerebrum. So kalau kita tengok soalan ni, seorang lelaki hilang daya ingatan. Dia tak boleh nak memikir, tak boleh nak gapo. So jawapan dia mesti dah cerebrum. Okey, kita tengok pula cerebrum. Okey, cerebrum ni memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Maknanya otot awak kecut kendur melakukan pergerakan apa semua tu dikawal oleh cerebrum. Dia kawal keseimbangan badan pun cerebellum. Sorry, bukan cerebrum dia, cerebellum. Okey, cerebellum. Melibatkan keseimbangan badan dan pengecutan otot. Mana-mana pengecutan otot kaki ke, asalkan otot, kecut kendur semuanya dikawal oleh cerebellum. Okey, kalau hypothalamus, awak ingat gini, homeostasis. Hypothalamus, homeostasis. Dia duduk mana? Dia duduk dekat dengan kelenjar pituitari. Ingat gitu, hypothalamus duduk dekat dengan kelenjar pituitari. Okey, so kita baca dulu. Hypothalamus merupakan pusat kawalan untuk kawal atur suhu. Ingat, dia yang buat mekanisme suap balik negatif. Dia yang kesan mekanisme suap balik negatif ni. Jadi sebab tu dia kontrol homeostasis. Dia kontrol suhu. Keseimbangan air. Air, osmosis, TOD tinggi, TOD rendah tu. Okey, dia kawal tekanan darah. Mengesan kelaparan, mengesan dahaga dan keletihan. Hypothalamus menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin. Sebab tu dia duduk dekat dengan kelenjar pituitari. Boleh? Sebab dia berhubung dengan kelenjar pituitari. Mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Jadi awak ingat gini, hypothalamus ni homeostasis. Tidak homeostasis ni nak melibatkan rembesan hormon. Hormon ke apa dekat dengan dia? Hormon daripada kelenjar pituitari. Okey, kemudian kelenjar pituitari. Sini kelenjar pituitari ni. Okey, terletak pada dasar hypothalamus, merupakan kelenjar utama dan sistem endokrin. Ingat ada soalan kita baru ni, trial. Mengapa kelenjar pituitari dikatakan sebagai kelenjar utama? Sebab satu, dia merembes 5 hormon. 2 daripada hormon tu terus ke organ sasaran. 3 lagi, hormon yang dirembeskannya akan merangsang kelenjar lain untuk merembeskan hormon lain. Okey. Kelenjar ini merembes hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Jadi sebab tu dia dianggap sebagai kelenjar utama. Okey, dan akhir sekali medulla oblongata. Okey, medulla oblongata terletak pada anterior cerebellum. Maknanya dia duduk di bawah cerebellum. Mengawal tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal maknanya yang kita tak boleh kawal seperti denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, pemvasocerutan tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin, menelan. Okey, boleh. So semua tu ialah medulla oblongata. Dapat
Okey, seterusnya. Antara yang berikut situasi manakah yang dikawal oleh hormon dan sistem saraf dalam badan manusia? Okey, so kalau kita tengok sini hormon lagi, sistem saraf lagi. Jadi yang ni biasanya lawan atau lari. Sebab apa cikgu lawan atau lari? Sebab bila awak tengok benda yang awak takut, itu ialah sistem saraf. Ni awak kesan. Semua ni sistem saraf belaka ni. Ni, sistem saraf. Tapi bila awak mula mengeluarkan hormon adrenalina, itu ialah sistem hormon. Awak nampak tak cikgu buat dua warna ni? Yang ni sistem saraf. Yang ni sistem endokrin, hormon. Okey? So kalau awak kata bercakap di telefon, itu ialah tindakan terkawal, awak sedar. Secara tidak sengaja terpegang benda panas, itu tindakan refleks, dia tak ada hormon. Ketika melintas jalan, awak boleh mikir, tindakan terkawal. Ketika dikejar, anjing. So cuba kita tengok deh, contoh. Kenapa cikgu kata sistem saraf? Kita tengok reseptor deria mata mengesan rangsangan. Katakan contoh awak dikejar anjing, mengesan rangsangan anjing. Tercetus impas saraf. Impas saraf dibawa oleh neuron aferen, pergi ke otak. Otak pun integrasi, interpretasi maklumat dan menghasilkan impas saraf. Impas saraf dibawa oleh neuron eferen, hantar ke efektor. Efektor awak sekarang ialah kelenjar adrenal. Jadi bila kelenjar adrenal, dia akan masuk sistem hormon. Kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina ke dalam aliran darah. Adrenalina meningkatkan belakang. Meningkatkan ke apa? Meningkatkan denyutan jantung. Meningkatkan tekanan darah sebab nak bawa oksigen banyak-banyak, nak bawa darah ni. Pengaliran darah, meningkatkan pengaliran darah ke otot. Darah bawa ke apa? Darah bawa oksigen. Oksigen untuk ke apa? Meningkatkan respirasi, pengoksidaan glukosa, nak bakar glukosa banyak-banyak. Maka bila bakar glukosa banyak-banyak, tenaga banyak. Bila tenaga meningkat, gerak balas yang akan awak lakukan sama ada lawan atau lari. So ingatlah, kalau jenis lawan lari ni, dia melibatkan dua sistem, hormon dan saraf. Okey, 46. Seorang budak lelaki mengalami keadaan kekerdilan. Awak ingat gini ya, kerdil, dwarf. So dwarfism. Okey, dwarfism. Antara yang berikut, yang manakah punca keadaan ini? So tengok. Ni hormon GH, growth, hormon pertumbuhan. Awak ingat macam ni, sebelum dia bertumbuh, dia kena ada protein dulu. Ingat tak, kalau makan protein untuk pertumbuhan kan? So mestilah kena sintesis protein untuk pertumbuhan. Kalau berlebih doh pertumbuhan, bertumbuh lebih, dia jadi gergasi, gigantism. Kalau dia kurang growth, kurang pertumbuhan, dia jadi kerdil. So mana jawapan dia? So jawapan dia B. Nah, terlalu sedikit hormon tumbesaran. Boleh Okey, 47. Pernyataan berikut adalah mengenai satu penyakit, pankreas yang berpenyakit pada seorang pesakit telah dibuang. Apakah rawatan yang patut diterima oleh pesakit itu untuk mengekalkan aras gula normal dalam darah? Okey, so macam mana dia nak kekalkan aras gula sedangkan pankreas dia sudah dibuang? Okey, sebelum kita pergi, kita tengok dulu. Pankreas ni, dia ada dua sel. Kalau sel beta, merembeskan insulin. Kalau sel alfa, merembeskan glukagon. Ni kalau pankreas orang normal deh. So pankreas yang orang yang normal, dia akan menukarkan glukosa lebih. Bila awak makan lebih-lebih glukosa baru dia bertindak. So dia akan merembeskan insulin. Bila awak makan glukosa lebih, dia tukar kepada glycogen. Simpan dekat hati. Okay. Kemudian, bila hari glukosa tak cukup, glukagon pula. Glukagon, ingat macam ni cikgu dah ajar ke? Glue balik. Glue. Apa dia? Glukagon menukarkan glycogen. Dia menukarkan glycogen yang duduk dekat hati tadi kepada glukosa balik. Boleh? Glukagon
menukarkan glikogen yang duduk dekat hati tadi kepada glukosa semula apabila awak ni tak cukup sangat-sangat gula dalam darah. Okay. Jadi benda ni tak ada dah. Pankreas tak ada. So tak ada insulin, tak ada glukagon. Jadi bagaimana cara dia nak kekalkan aras gula dia biar normal? Maknanya glukosa tu normal semua. Jangan tinggi, jangan rendah. So jawapan dia ialah dia kena ambil suntikan insulin dan glukagon secara teratur. Sebab pankreas dia dah tak boleh nak rembes insulin, tak boleh nak rembes glukagon. So macam mana dia kalau hari-hari dia ada makan gula lebih, jadi dia kena dapat suntikan lah. Dia dapat Okay, soalan 48. Jenis dadah yang manakah menjadikan degupan jantung lebih cepat? Awak nampak tak sini? Lebih cepat, meningkat, menyukarkan soalan untuk tidur. Okay. Lebih cepat, meningkat. Maknanya benda tinggi-tinggi-tinggi belakang. Tinggi-tinggi-tinggi ni maksudnya rangsang. Rangsang jadi lebih tinggi. Rangsang jadi lebih tinggi. So dadah stimulan. Atau dadah rangsang jadi lebih tinggi. Dadah rangsang jadi lebih tinggi. Jadi bila jantung berdegup-degup cepat, tekanan darah naik, jadi dia tak boleh tidur. Okey, so kita tengok dulu apa jenis dadah perangsang stimulan. Okey. Dadah perangsang stimulan ni ialah contoh nikotin. Nikotin dalam asap rokok. Jadi sebab tu kalau awak tengok orang yang tak ada idea kan, contohlah dia tak ada idea, bila dia hisap rokok yang ada nikotin, dia boleh mikir. Macam mari idea dia. Dia pun tak mengatuk. Dia boleh mikir. Apa tu? Sebab meningkat belakang. Meningkat ke apa? Meningkatkan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ni otak kita lah. Otak. Okay. Meningkatkan denyutan jantung. Meningkatkan kadar pernafasan. Meningkatkan tekanan darah. Meningkatkan kewaspadaan. Sebab tu kalau awak tengok orang mengatuk, bawa kereta, dia akan berhenti isap rokok. Apa isap rokok? Ni. Bila dia berhenti isap rokok, dia akan meningkatkan aktiviti otak dia. Tak mengatuk lah. Meningkatkan denyutan jantung. Denyutan jantung ke bawa oksigen ke. Meningkatkan kadar pernafasan. Awak nampak tak? Dan menyukarkan seseorang untuk tidur. Betul lah. Dia jadi tak mengatuk. Lagi? Kafein. Kafein ada dalam Nescafe. Kafein ada dalam kopi. So bila awak minum kafein, betul tak? Awak jadi meningkatkan aktiviti otak awak. Meningkatkan denyutan jantung. Meningkatkan kadar pernafasan. Menyukarkan seseorang untuk tidur. Betul lah. Kafein ada dalam Nescafe. Awak kan minum Nescafe untuk berjaga kan. So dia adalah jenis dadah perangsang. Stimulate, stimulan. Okay. Kalau penenang, okay, cikgu takut naik tahun ni soalan ubat tidur. Okay, so kalau ubat tidur dia adalah jenis dadah penenang. Nak suruh tidur. So bila nak suruh tidur, semua benda dia kurang belakang. Nampak? Ataupun penenang ni adalah depression. Okay? Dia akan kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan aktiviti otak. Kita jadi tak mikir, kita jadi tenang. Mengurangkan kadar denyutan jantung. Slow. Mengurangkan kadar pernafasan. Mengurangkan tekanan darah. Mengendurkan otot. Melegakan kegelisahan. Menggalakkan tidur. Jadi contoh lain ialah ubat tidur. Kalau awak tak ada sini ni, ubat tidur atau ubat bius adalah dadah penenang. Boleh? Kalau awak tak ingat semua-semua ni, awak tulis je ubat tidur atau ubat bius. Okay, dapat So jawapan dia B. Okay, dadah perangsang. Okay, 49. Bagaimanakah rembesan hormon ADH? Untuk air. Ingat, A untuk air yang sedikit. A untuk air, ADH yang sedikit menyebabkan air kencing cair dihasilkan. Bagaimanakah rembesan hormon ADH yang sedikit? Okey, so kita tengok deh. Hormon ADH yang sedikit ni maknanya awak ni minum. Awak tengok sini, kalau awak tak ingat lah. Kalau awak kata kau contoh awak tak ingat. Cikgu saya nak kait lagu mana ni? ADH yang sedikit saya nak tahu macam mana. Saya minum air banyak ke? Gapa ke? Awak tengok belakang ni. Air kencing cair. Cair dan banyak. Cair-cair ni maksud dia banyak. So bila kencing banyak, that's mean awak minum banyak air. Kan cikgu ada bagi formula ke awak. Minum banyak air, kencing pun banyak.
Minum air sikit, kencing pun sikit dan pekat. So bila minum banyak air, ataupun dia bagi situasi kurang garam, cair, minum air sungai, minum kopi. Kopi ni sejenis dadah yang boleh kopi ke? So dia jadi dia sejenis dadah yang mengurangkan ADH. Okay, berehat, awak tak buat aktiviti, lasak ataupun cuaca sejuk. So semua ni adalah boleh guna situasi yang sama. Okay, so bila minum banyak air banyak, cikgu ajar dah kan, dia songsang. TOD rendah. Okay, so siapa kesal? Reseptor tu kita panggil osmoreseptor. Ingat tak tadi duduk dekat hypothalamus sebab homeostasis mekanisme masuk balik negatif. Jadi osmoreseptor dekat hypothalamus otak, dia pun kesan. Oh, TOD rendah, air banyak. Perlu lagi tak nak rembes A untuk air? So, tidak dirangsang. Kelenjar pituitari tidak dirangsang untuk merembeskan ADH. Kurang ADH dirangsang. Sebab toksik dah air banyak dah. Okay. Jadi apa jadi? Dinding tubuh berlingkar distal dan duktus pengumpul toksik air dah sebab air banyak dah. Kurang telap terhadap air. Ingat cikgu ajar, semua kurang berlaku. Kurang ADH, kurang telap terhadap air. Okey. Kemudian pada masa sama, sebab air ni banyak, pada masa sama kelenjar adrenal pada masa sama ADH kurang, so dia akan rembes banyak aldosteron. Aldosteron ni ialah untuk garam. Jadi dinding tubuh berlingkar distal dan duktus pengumpul dia akan jadi lebih telap terhadap garam. Kalau awak tak ingat aldosteron ni, awak ingat ADH lah. Tapi kalau cikgu jadi awak, cikgu hafal dua-dua lah. So kat maknanya kalau ADH kurang, aldosteron banyak. So apa jadi bila dia kurang serap air masuk dalam darah, air banyak dekat ginjal awak, maka urin awak banyak dan cair dan jangan lupa kena tulis TOD kembali normal. So jawapan dia A, ADH mengurangkan semua-semua. Dia kurang ketelapan air serap dalam tubuh ginjal. Boleh Okey, dan akhir sekali soalan 50. Antara hormon berikut yang manakah digunakan untuk menghasilkan buah tanpa biji? So ingatlah, kalau buah tanpa biji ni maknanya buah tu tidak melakukan persenyawaan. Okey, tak ada persenyawaan jantan dan betina. Okey, macam mana cara dia? Kita guna hormon oksin, boleh berlaku. Nak sembuh pada stigma pun boleh. Ataupun terus nak sembuh pada ovari. Ingat dia boleh sembuh dua-dua. Nak sembuh pada stigma boleh, nak sembuh pada ovari pun boleh sebab stigma, still, ovari, ni tiga-tiga ni stigma, still, ovari adalah karpel atau pistil iaitu organ betina bunga. Organ betina bunga. So bila sembuh, ovari itu akan berkembang tanpa melalui persenyawaan, lalu jadilah buah tanpa biji. So kalau awak makan buah tanpa biji, maknanya buah tu tak menjalani persenyawaan, tak ada jatuh betina. Jadi proses ni kita panggil partenokarpi. So kita sembuh oksin. Okay, so kita berhenti setakat ni lah. Jadi, okay, cukup sejam Okay, so kita jumpa esok untuk soalan struktur. Jangan lupa soalan struktur Johor 1, 2, 3. Kemudian hari Selasa soalan 4, 5 Johor. Okay. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Harap faham Nada. Terima kasih cikgu.